Assalamualaikum. Oh, dia tak boleh ya tuan. Dia kena tegak. Okey. Boleh tak? Okey. Dengar Suara ke dengar suara saya? clear. Dengar. Tuan dengar jelas suara saya? Okey. Alhamdulillah. Tu dia. Kita punya web store. Anywhere and anytime. Okey, tu dia. Tuan Abdul Rashid. Sihat tuan? Alhamdulillah. Tuan Amir macam mana? Alhamdulillah. Saya first time sampai home ni. Baru kali pertama saya datang sini. Oh, Kita kita buat ini operasi. kira dia ikutkan dah lama dah juga dia orang ni. Tapi saya lah yang first time datang. Semua jelas kot? Suara kita dengar clear? Okey Okey. Okey, so kita berkati sesi kita dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillah bersama saya certified trainer Amir Abdul Hamid dan juga kita punya penulis hari ini Tuan Abdul Rashid. Alhamdulillah. Penulis e-book 8 petua pendidik muda superb. Okey. Tuan, jap saya nak cari saya punya apa panggil charger. Boleh. Sekejap charger saya mana lah Saya pun kena standby charger. Itulah dia. Sekejap Sekejap. Dalam ni. Lapan petua pendidik muda support. Okey. Sedang charging tu dia. Yalah rumah baru kan. Rumah baru perusahaan nak cari ini charger semua ni. Okey. Nice. So tuan, ini kira e-book yang pertama, betul? Okey. Yang pertama dah apa sulung lah kiranya. E-book sulung lah orang cakap. Okey, nice. So kita tak nak buang masa, saya nak serahkan lah pada Tuan Abdul Rashid sendirilah untuk berkongsi lah orang cakap pengenalan diri sebab kalau ikut sini yang di e-book ni, sebab e-book kita ni dia yang best ni, dia boleh preview lah seorang pensyarah anatomi program bioperubatan. Wow, bukan bisa-bisa pensyarah dekat USM. So lecturer lah senang cakap kan. So macam mana seorang pensyarah boleh terlibat dengan e-book lah. So saya serah kat Tuan Abdul Rashid lah untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Bismillah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamil bil khair. Untuk utama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan Amir yang besar payah untuk orang kata apa mengadakan platform ni bahawa tak dilupakan MS terutama sekali Master Shiro. Saya tak pasti berapa yang follow sekarang ni. Tuan Amir boleh tanya berapa yang follow sekarang ni. Tak apa. Benda ni dia akan ada dekat IGTV kita, insyaAllah. Dia kadang pagi-pagi Sabtu ni tak berapa ramai sangat lagi. Okey, tak apa. Maksudnya dia record lah benda ni. Benda ni record, insyaAllah. Benda ni record. Okey, saya perkenalkan diri sikit lah. Seperti Tuan Amir kata, nama diberi Abdul Rashid bin Yusuf. Abdul Rashid bin Yusuf, saya dah berkahwin, ada anak. Dah tua sebenarnya. Okey, sekarang ni pensyarah di Pengajian Sains Kesihatan USN. Cuma sekarang ni saya sedang kata apa dalam cuti belajar lah. Okay, di peringkat doakan saya lah. Doakan saya. So, saya tengah mencari orang kata apa ni biomasa.
penanda biologi. Penanda biologi untuk bantu pesakit-pesakit breast cancer. Okay. Breast cancer. Kenapa saya menulis? Kenapa saya menulis? Sebenarnya minat menulis ni lahir daripada orang kata apa? Dia lahir daripada orang kata apa ingat lagi tak masa Perdana Menteri kita, masa Pak Lah dahulu, dia memperkenalkan orang kata apa buku, voucher buku untuk student. Okay. Voucher buku untuk student. Hello, clear ke? Faham, dengar. Waktu Pak Lah. Kan? Dia mula memperkenalkan voucher buku untuk semua student. Waktu tu saya daftar sebagai master student. Okay. So bila kita dapat buku tu, duitnya ada 250. So banyak buku yang boleh beli. Banyak buku yang boleh beli. Okay. Saya juga start daripada situ sebenarnya minat membaca. Bila kita daftar buku, rasa macam minat nak menulis. Dia tengok, wow, menariknya cara orang tulis. Dari situ saya okay. Tapi tak menulis lagi pun. Just minat je baru ada. Lepas tu saya rasa mungkin yang betul saya tak tulis, itu pun tulis di dalam buku ataupun dalam sesi. Saya start mungkin last 2 tahun lepas. Okay. Okay, lepas itu tu kalau ikutkan jumpalah. Pernah ada buku fizikal tak sebelum ni? Buku fizikal pernah tulis tak sebelum ni? Pernah. Okay. Waktu tu memang menulis. Saya dah menulis dalam diary dah. Dalam diary banyak. Tapi tak pernah lagi. Kalau buka balik banyak dalam diary tu ada. Okay. So tahun lepas lah yang betul saya start join orang kata bengkel dealer bawah Run Bondeno. Bondeno. Okay, itu penulis kami tu. Saya kerja Galeri Ilmu tu kan. Saya editor di Galeri Ilmu. Galeri Ilmu. Dia dengan tim dia banyak. ABN, Akademi Bondeno. Saya punya dekat Kota Baru. Okey. Lagi kita minat. Nampaklah saya banyak jalan. Lepas tu ditemukan pula dengan MSc. Okey. Dari situ saya bila terjemahkan apa yang saya tulis dalam diary dalam laptop untuk dipublish. Alhamdulillah yang saya mula ada bulan 9. Saya bulan 9 tulis, bulan 11 publish dalam Okay. Alhamdulillah. Okay. So kalau ikut pada subjek tu lah, 8 petua pendidik superb ni kan, orang cakap ni. Itu kalau ikutkan idea ni sebenarnya dah wujud sejak tahun bila tuan? Tuan kumpulkan bahan tu dah berapa lama dah? Sejak baca buku tadi ke sejak bila? Sejak kiranya tahun lepas benda tu dah ada. Cuma tak diterjemahkan untuk dipublish lah. Dia pasal apa buku ni? Boleh cerita pasal ibu? Bismillah. Okey, buku ni sebenarnya dia sebenarnya mengisahkan saya cuba kumpulkanlah pengalaman saya sebagai tenaga pengajar. Saya banyak mengajar swasta ni di Houston, di SU, di Uni KLRCMP yang pertama sekali adalah bermula dengan bermula sebagai tutor di Uni KLRCMP, setelah sebagai pencara. Kita dah banyak melalui orang kata training untuk pendidik, waktu pendidik dia panggil certificate of training dan sebagainya. So saya fikir kenapa tidak dan pendidik yang saya sepanjang
Okay, so saya cuba kumpulkan apa yang ilmu ada, and then saya cuba dalam buku ni, yang menariknya saya cuba juga masukkan 7 adab. 7 adab. 7 adab. Yang 7 adab saya ambil daripada karya dalam bukunya yang bertajuk Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Saya rasa adunan 7 adab daripada karya Imam Ghazali, ketua pendidik ni. Saya rasa itu satu adunan yang sesuai lah. Betul, betul. Kenapa? Kenapa kata apa? Setiap pendidik perlu baca ataupun perlu tahu. Mungkin kata apa? Mungkin semua dah tahu sebenarnya kan, siapa yang bergelar pendidik itu mungkin dia orang dah banyak. Tetapi mungkin ada ataupun adab yang mungkin kita terlepas pandang. Contohnya, bila saya baca buku Ihya Ulumuddin, saya baru nampak, alamak, ada benda yang saya ada yang terlepas sebagai pendidik, sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, banyak benda yang terlepas. Contoh tu kan, boleh bagi contoh? Antaranya contoh saya mulakan dengan adab yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dulu. Lepas tu saya cerita petua-petua yang saya. Okey, yang pertama, contoh. Okey, yang pertama, adab yang pertama saya ambil 2 atau 3 sahaja. Yang pertama, memperlihatkan kebaikan, simpati dan empati pada murid. Menganggap murid ini sebagai anak. So, bila kita anggap murid ni sebagai anak, mesti kita nak didik mereka sebaik mungkin kan. Contoh macam kita mendidik anak. Macam mana kita hantar dia tuition, jaga dia, kita selalu update. Menatang minyak yang penuh. Yes, betul. Yang tu. So kita sebagai pendidik, kalau kita boleh anggap murid kita ni macam anak kita tak tahu kata apa, kita akan bagi sepenuh perhatian yang terbaik. Itu yang saya rasa yang kita perlu adalah kita pendidik perlu ada. Dengan adanya anggapan anak murid ni sebagai anak kita, tak akan timbul masalah ada lecturer tak masuk kelas. Masuk kelas dia just buat sambil lewa main handset. Tapi anak saya beritahu, cikgu dia masuk kelas, dia duduk main handset dia. Mungkin dia tu buka buku, okey, buat muka surat ni ataupun baca ni, then dia main handset je. So saya rasa kalau kita ada prinsip ni, adab ni, insya-Allah kita akan masuk dalam kelas. Kita akan masuk dalam kelas, kita akan buat yang terbaik. Jadi yang terbaik, didikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Itu salah satu contoh lah. And then yang kedua mungkin saya boleh titik di sini adalah adab. Contohnya, setiap warga pendidik perlu mengikut. Hello? Okay kan? Dengar tak? Okay. Tuan guna earphone ke tak? Saya tak pakai earphone. Sebab suara macam tenggelam timbul sikit. Okey. Okey, saya kuatkan sikit. Okey, okey, saya sambung balik. Yang kedua, adab yang kedua. Okey, adab yang kedua, kita sebagai pendidik perlu ikut contoh ataupun teladan. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, macam mana dia meneladani anak murid dia, sahabat-sahabatnya. Macam mana dia mendidik dan orang kata apa, mengajar didik atau sahabatnya. Kita sebagai macam mana Nabi buat. Even Nabi tak pernah kencing. Contohnya, kadang-kadang kan, ada orang kata apa, orang suruhan. Tetapi dia tak pernah kencing pun. Walaupun itu adalah orang suruhan dia. Tapi kita memang kalau lepas selajang lah kot kita ni. So, kita kena ikut lah. Contoh apa orang kata sunnah Nabi sebagai pendidik.
Okay. So itu and then satu lagi mungkin saya boleh petik dekat sini adalah sebagai pendidik juga kita perlu mencegah. Adab yang ketiga adalah kita perlu cegah anak murid kita daripada perlakuan tidak baik ataupun perlakuan jahat. Kalau kita tengok sekarang ni ramai orang yang PhD, ada master, bergelar orang kata apa VIP, tetapi masih lagi yang kata apa bergaduh sesama sendiri, makan rasuah dan sebagainya. Sebab apa saya rasa mungkin kegagalan sistem pendidikan tu, dia tak sampai guru-guru yang mendidik tu gagal untuk terjemahkan ataupun memastikan bahawa anak didik dia tu memiliki perilaku yang baik. So pentingnya kita sebagai pendidik memastikan anak didik kita tu, anak didik memiliki watak yang baik dah dan mencegah mereka daripada perilaku yang kurang baik. Okay. Saya rasa cukup kot yang tu tiga tu adab-adab yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang seterusnya 4 adab tu saya rasa kalau tahu detail kita baca. Ibu, kalau dia tak menarik pula kalau cerita semua. Nak tahu? Yes, kita letak. Sebab kita nak harga murah, harga yang paling murah. Okey. Itu berkenaan kongsi sikit lah, 1, 2. Okey, mungkin saya boleh petik 2 atau 3 juga kat sini. Okey, tip yang pertama saya rasa kita harus orang kata apa, perbetulkan niat dulu. Niat mendidik adalah kerana Allah. Betul, betul. Itu yang paling utama sekali. Tak kisahlah kan. Bila kita ada niat kerana Allah, insya-Allah sama ada pelajar kita ingat kita ke bila di jalanan ke atau di mana-mana, kalau dia orang tak senyum sekalipun pada kita, kita tak rasa sedih atau kita tak rasa orang kata apa. Sebab bila kita bagi ilmu itu kerana Allah. Kita bagi kerana Allah, so dia nak ingat ke, dia tak ingat ke, dia salah ke, pulas. Yang penting kita jalankan amanah kita kerana Allah. Kita dah didik mereka sebaik mungkin kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai pendidik kita kenal siapa anak murid kita. Okay. Ingat lagi background dia kita kena tahu. Ya, memang kita kena tahu. Saya masih ingat lagi masa saya first time join management and studies tempat kerja lama, punya whisky dekat situ. Apa yang first dia kata, you all kena profiling you punya student. Mungkin saya ingat lagi Profesor Junainah kata sangat penting untuk kita kenal student kita. Profile dia punya latar belakang, cara belajar dia macam mana. So kena profile dia supaya apa? Bila kita profile macam tu, kita kenal di mana kelemahan jam macam mana kelemahan mereka, apa yang dia orang minat. Supaya apa? Kita masuk kelas, kita boleh orang kata apa? Mudah untuk kita menyusun strategi macam mana nak ajar budak ni yang perlu kita ajar. Satu lagi, dengan mengenali budak-budak kita juga, kita boleh mengukur jurang antara anak dan murid. So dari situ kita boleh wujudkan suasana apa, environment, satu suasana yang sangat harmoni antara guru dan murid. So itu sangat penting kita murid-murid kita. So saya biasanya kalau masuk dalam kelas, macam mana saya buat untuk kenal murid saya, biasanya kita buat ice breaking.
banyak strategi sebenarnya dengan kecanggihan teknologi, banyak app dalam masa Yes. mungkin tak sampai ni. Kita boleh kenal student kita. Kita boleh pakai Kahoot, kita boleh pakai foto dan banyak jenis. Kita boleh pakai banyak aplikasi yang ada sekarang ni boleh bantu pensyarah, boleh bantu guru dan sebagainya untuk kenal murid kita. Ataupun paling malas dari kita boleh dalam kertas. Yang minta dia orang tulis dalam kertas. Ataupun mungkin kita boleh buat ice breaking secara simple je, buat kesimpulan mengikut kita boleh minta dia orang mengikut beberapa ciri-ciri, contohnya saiz kasut ataupun birthday dia bila ataupun negeri mana dia orang datang. So kita boleh kategorikan mereka sejak dalam suasana yang harmonik dan cepat. Kita boleh kenal student kita secara general lah, taklah detail, tetapi kita boleh dapat sebelum kita start apa-apa. Itulah yang saya buat. Biasanya first class saya kalau ada tengah jam, saya nak kenal dulu budak-budak saya. Saya kenal dulu dia orang, saya bina sedikit orang kata ukhuwah antara dia orang. Orang kata bina jambatan dulu, lepas tu baru kita boleh lalu kan. Baru kita mudah untuk kita lalu dan dia orang pun akan rasa orang kata tenang untuk bertanya dan sebagainya lah. So, itu yang berdasarkan pengalaman sepanjang 12 tahun berkelas tenaga pengajar. Okay. Itu yang kedua. Kita sikit. Yang ketiga, saya ambil dekat sini. Yang ketiga adalah pelbagaikan teknik pengajaran. Pelbagaikan teknik pengajaran. Kalau kita tengok generasi sekarang ni adalah generasi Y ataupun mungkin dah generasi alpha dah. Generasi alpha, dia orang ni terdedah dengan banyak media sosial. Handset di tangan, okay, mungkin satu atau mungkin dua dengan tab lagi. Setiap masa fokus dia orang tu, orang kata attention span sangat singkat atau sangat pendek. Sama, kita pun sama macam tu. Attention span sangat pendek. Lepas 40 minit atau 40 minit dah mula buka handset, tengok WhatsApp dan sebagainya, dah tak tengok dah. So dekat sini cabaran kepada seorang pendidik, macam mana nak tarik sepanjang sejam atau 2 jam mengajar kita bersama. Dia orang tak slide atau dia orang kata tak keluar daripada radar. Atas benda tu, dengan pemahaman benda tu, kita kena untuk tarik perhatian student. So teknik pengajaran kita kena pelbagai lah. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, tak boleh lah datang kelas, surat sekian, baca, okey, baca. Esok datang sama juga. Okey, buka muka surat sekian, okey. Tengok kita pernah dulu dah. Macam mana? Okey, murid-murid, okey. Sila ikut skop ni. Hari-hari saya kan geram ada satu babak dalam kita Ramli juga kan. Cikgu dia tidur. Betul. Hari-hari saya main bola. Cikgu suka main bola. Cikgu suka main bola. Lepas tu hari-hari cikgu main bola. Jom kita main. Faham. Sebagai pendidik, kita kena bijak. Ada banyak strategi. Ada ataupun teknik. Macam mana kita nak tackle? Contohnya, apa yang saya buat dalam kelas saya lah. Okey, biasanya kalau kita sebagai lecturer, yang common adalah bawa laptop, bawa pen drive, buka LCD projector, pancarkan PowerPoint. Itu yang common. Betul. Kadang-kadang kita tukar strategi. Mungkin datang hari itu bawa kertas majung ke. LDK. Rather than kita mengajar, kali ni kita buka. So apa betul.
Apa yang saya Apa dia praktik faham? dalam kelas Ya, saya ya. nampak, Hmm. belum tu saya dah bahagilah lecture note kat dia orang biar dia orang baca. Mungkin minggu lepas. Dua dia orang baca. So saya datang dalam kelas, saya bahagikan kumpulan, bahagikan topik. Dia orang cari maklumat berdasarkan apa yang saya dah bagi. PowerPoint yang dah bagi. So dia orang present. Saya pula jadi Betul. murid pada waktu itu. Dan kawan-kawan yang lain, guru lain, bagi pendapat. So saya nampak bila buat macam tu, student excited tau. Dia student sebab dia ingatkan lecturer datang hari tu bagi PowerPoint, mengajar kat depan je. Rupa-rupanya datang dengan benda lain. Dia orang. So kita nampak satu aura yang lain. Student pun orang kata apa, enjoy. And then dia orang pun tak mengajar. Dia orang betul. dalam kelas. Itu salah satu contoh lah. Banyak lagi contoh yang kita boleh buat. Betul. Mungkin contoh yang kedua, biasanya saya pun dalam kelas saya createkan game. Contohnya kita boleh gunakan Kahoot, kita boleh gunakan Mentimeter. Ini semua aplikasi yang tak berbayar. Kita boleh kita punya account. Kita boleh buat hasil. Contohnya, setiap pengajaran saya ada kuis. Kuis saya jalankan dalam satu apps lah. Apps yang boleh kita buat kuis. Menarik, student pun akan excited untuk jawab. Berdasarkan experience saya tengok, student saya akan tanya, bila lagi kita nak buat game macam tu? Dia tak sabar. Faham? Kita nampak di mana student teruja untuk buat lagi benda-benda. Betul. Banyak lagi sebenarnya. Yes. So kita sebagai pendidik teknik pelbagaikan. Dalam satu gabungkan pelbagai teknik dalam kelas supaya student itu tak boleh. Yes. Dan dia rasa memang kata apa, memang tak nak terlepas lah kelas ni. Betul. Memang kelas lah dia kata. Betul. Sebab cikgu tu bukan pendidik yang bukan rutin lah. Dia bukan rutin. Dia ada je kejutan, ada pembaharuan yang dia rasa lepas ni cikgu nak buat kelas macam mana pula. Mungkin bukan study dalam kelas. Yalah macam dulu zaman saya dulu study bawah pokok kat luar kan. Maknanya bukan dalam kelas saja, pergi library. Benda-benda yang bukan dalam kelas sajalah. Faham. Kepelbagaian. Kita kena bawa ke lapangan. Saya ingat lagi satu advice. Okey, saya ingat lagi satu advice daripada Prof Karim. Prof Karim adalah pengarah CDE USM. Dia bahagian pengarah CDE USM. Dia kata apa? Pendidik yang baik adalah pendidik yang susah dijangka. Ini teknik pengajaran dia. Maksudnya student akan bertanya-tanya, hari ini apa teknik lecturer nak ajar? Apa teknik dia nak bawa? So student akan teruja, okey kami nak datang kelas ni. Kami nak datang kelas. Betul. Tengok apa strategi. Tuan ada tengok tak dulu? Ada tengok tak dulu? Satu cerita zaman saya kecil lah. Tajuk dia Only the Strong. Yang Paranawe tu. Tuan pernah tengok tak cerita tu? Paranawe. Pernah tengok tak cerita tu? Yang dia sekolah nakal lah. Tapi tu dia student tu sekolah nakal. Cikgu dia ajar, tapi cikgu dia dalam masa sama dia ajar student dia martial art. Sebab dia sekolah gangster kan. Jadi macam student dia sangat suka lah bila cikgu tu willing nak ajar student dengan cara yang mana cikgu tu buat student ni macam anak dia. Dia ajarlah protect diri daripada kena kacau dengan gangster. Macam dia nak anggap student ni dia punya anak dia. So memang saya nampak lah bila dia buat approach yang sangat hebat dan student dia sangat rasa cikgu dia sangat best lah. So approach yang ayat tadi saya suka lah. Pendidik yang sukar dijangka. At least kita sebagai student kita akan lecturer ni best lah. Kita unpredictable lah macam cakap. Memang kelas dia best lah, insyaAllah.
So tip-tip yang dah dikongsi ni pun saya Maksudnya anggap dah cukup kot. mungkin satu Kena lagi lah dapatkan saya nak cerita. boleh. Kita bagi je. Nanti dia nak baca di sini, nanti dia buka buku. Dia tengok buku, dia beli buku tu dia baca. Last sekali lah. Okey, last sekali kita sebagai pendidik ni, kita kena sentiasa dapatkan maklum balas daripada murid. Okey. Sebab Feedback. Dua hala. Feedback. Dapatkan feedback. Sebenarnya feedback ni bukan saja pendidik kena ada feedback. Orang businessman lagilah kena ada feedback kan. Dekat situ bila kita dapatkan feedback kita boleh tahu okey student kita ni sebenarnya minat macam mana. Teknik pengajaran kita apa yang student kita minat. Lepas tu pula mungkin kita melalui feedback tu kita boleh dapat mungkin suggestion daripada student kita. Macam mana approach saya, cara saya bahagi tugas, cara saya buat assignment, cara saya buat kumpul markah student. Macam mana yang lebih proper untuk student. So dalam buku tu saya cerita lah. Dalam buku saya ni, saya cerita dalam buku ni macam mana nak kaedah terbaik untuk kita ambil maklum balas. Sama ada di awal kelas, di pertengahan semester ataupun di akhir semester. Okay. So maklum balas yang terbaik adalah kita ambil mungkin contohnya kalau semester tu ada berapa minggu, mungkin minggu ke-17 kita dah ambil feedback untuk 7 minggu yang pertama, and then kita boleh ambil juga feedback untuk last. Ataupun setiap kali kita mengajar, dah habis sesi sejam atau 2 jam, kita try buat soalan ataupun kita try recheck balik, tengok okey ke tak? Adakah student kita ni faham? Mengajar sejam. Betul. Biasanya saya akan buat recap lah. Setiap akhir sesi kita akan recap, kita tengok feedback. Student ni faham ke tak faham? Dalam masa sejam atau 2 jam kita mengajar. So, sebagai pendidik saya rasa kena buat benda ni. Kena buat feedback. Sama ada selepas sesi ataupun pertengahan semester. Yang kali biasanya semua orang akan buat hujung semester lah. Tapi kalau kita hanya buat hujung semester, kita dah ketinggalan banyak. Sudah terlepas maklumat-maklumat penting patut kita ada daripada awal akhir semester. So saya mengharapkanlah untuk setiap warga pendidik, terutamanya guru, pensyarah, boleh dapatkan buku ni. Bila dapatkan buku ni, betul. Saya bilang mana-mana buku yang ceritakan macam mana nak jadi pendidik yang baik, bila dapatkan. Sebab saya rasa ilmu, mesti ada ilmu baru. Selagi pendidik ataupun penulis tu dia ambil daripada sumber yang sama, saya rasa tak rugi kita ambil ilmu apa yang ataupun dikongsi oleh pendidik. And then saya dekat sini mungkin saya saya nak saya percaya bahawa setiap pelajar dia ada dia punya kelebihan. Ada kelebihan dia. Setiap orang ada kualiti dia. Ada student, yes, setiap orang ada potensi. Sebab benda tu digariskan dalam kita punya Malaysian Education Blueprint. Dalam Malaysian Education Blueprint. Digariskan. Setiap pelajar ada potensi dia. Siapa yang perlu gila potensi adalah pendidik. Pendidik gila potensinya. Mungkin sama ada student tu dia bagus dalam melukis dan sebagainya. Mungkin dia bagus dalam subjek sains, matematik. Tugas pendidik itu gila untuk lihat potensi-potensi yang ada dalam setiap pelajar itu. Kalau semua pendidik boleh aplikasikan 7 azam dalam buku dan petua-petua, saya rasa insya-Allah mereka pun
boleh pergi jauh. Okay? Boleh pergi jauh dalam dunia. Okay? Dia Okay. sangat berat lah sebenarnya. Sejujurnya pendidik ni, mengajar ni satu tugas yang sangat berat. Saya akui benda tu. Ya, Dan betul. apa pun bagi saya, kerja ni dia perlukan keseronokan, dia perlukan jiwa, dia perlukan passion. Orang cakap kita buat Yes, dengan betul. Dia penuh perlukan rasa. passion. Jadi bagi yang orang cakap ini bukan apa orang cakap dah dipilih untuk jadi pendidik. So buku-buku yang macam tuan hasilkan ni bagi saya sangat-sangat penting untuk dibaca, utamanya pendidik tu sendiri. Sebabnya kita mengajar betul, ni betul. balik pada niat tadi. Ikhlas. Kita bukan sekadar cukup bulan dapat gaji dah. Ini anak orang bukan anak aku. Kita tak nak macam tu. Kita nak do what you love what you do. Kita nak biar kita bagi tu sepenuhnya. Macam anak kita. Sebab bila tuan cakap, orang cakap anak kita, sebelum ni saya ada buat sesi IG live dengan Puan Sherin. Dia bagi tahu untuk tip parenting lah ni. Alang-alang jadi sebagai anak kita. Kita ni sebenarnya kena anggap diri kita sebagai coach. Ayat tuan tadi lah, kita ni lah mengenal pasti bakat dia, kita gilap, kita guide dia. Sebab so sebagai coach, sebagai pembimbing ni, yang wajib dia belajarlah. Tapi kita nampak apa kelebihan dia tu, kita bawa ke tengah dan bagi tahu mak ayah dia. Sebab mak ayah mungkin dengan dia, kita yang mengajar, cikgu, pendidik, lagi kenal anak murid kita. So kita ni bertanggungjawab lah bagi saya, kena bagi tahu mak ayah, tuan puan anak ni boleh pergi jauh bidang ni. Ni saya buka jalan ni, bolehlah guide. Bagi saya benda tu tak akan berhasil tanpa orang cakap bermula daripada kita lah, pendidik yang nampak benda tu. Kalau kita sekadar tak apalah, dia bukan anak aku. So benda tu tak sepatutnya. Ni bagi saya sangat berbaloi lah untuk gadget kita tak perlu beli, tak perlu courier, tak perlu apa. Pergi saja dekat web store Tuan Rashid, Abdul Rashid, dapatkan e-book yang sangat bermanfaat ni lah. Jadi tuan, untuk penutup ni saya serah dekat tuan untuk bagi kata penutup lah. Next e-book apa insyaAllah? Okey, saya punya e-book yang kedua, saya dah ada. E-book kedua, saya berkenaan dengan motivasi lah, kata-kata motivasi. Kumpulkan kata-kata motivasi. Sebenarnya saya rasa kata-kata motivasi itu adalah kata-kata motivasi yang saya gunakan untuk diri saya supaya terus kuat, bersemangat untuk menghalangi kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kurang motivasi. Bila saya ingat balik kata-kata saya terima daripada orang sekeliling, guru-guru saya, bapa saya atau nenek saya sendiri, saya kuat balik. Saya bukukan kata-kata motivasi itu, saya bukukan dalam ayat-ayat sentak. Saya tulis kat situ, ayat-ayat sentak. Saya nak buku yang berbentuk motivasi untuk melonjakkan, untuk jentik hati-hati, untuk sentakkan hati. Boleh juga dapatkan dalam saya punya e-book ayat-ayat sentak tersebut. Kalau satu lagi, kata apa, saya percaya. Saya sebagai conclusion kan, saya percaya education ataupun pendidik ni kan, pendidik adalah tugas yang mulia, noble, orang kata apa, profesi, tugas yang mulia. So kalau kita niat kerana Allah, insya-Allah kita tak akan sedih. Kita tak akan kata bergaji tak banyak pun, kita akan buat baik sebab mendidik adalah kerana Allah. Ia adalah satu yang baik, yang mulia. Setiap benda yang baik kita share, sekiranya pelajar kita itu aplikasi, kita akan dapat sama. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kita sampai akan Amin.
terus berkembang selagi mana guna pakai oleh pelajar kita. Oleh itu, saya menyuruhlah tenaga pendidik, ibu bapa yang mendidik anak, beri didikan yang terbaik, semua yang menjadikan mereka manusia yang berguna. Sebab apa? Setiap ilmu tu masuk juga pada akaun kita. Okay? Pada akaun kita. So, saya rasa itu cukup lah kot. Selebihnya, kata apa? Sikit lah. Tentang homestay saya, Al-Fatihah Homestay. Siapa yang datang ke Kota Baru, kalau nak nak mencari homestay yang di tengah-tengah bandar Kota Baru, boleh singgah atau boleh menginap. Al-Zahra Homestay dekat nama Troika Residency. Bangunan paling tinggi. Bangunan paling tinggi di Kota Baru lah. Di Kelantan lah sebenarnya. Bangunan paling tinggi di Kelantan. So boleh menginap. Boleh kontak. Saya ada 3. Lebihnya saya terserahkan pada Tuan Amir. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin siapa yang follow hari ini Tuan Amir yang ni. Okay, tuan. Okay. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.